Nah, Adam standby baca doa ya Adam. Sekejap lagi. Did. Okey Adam, okay, baca doa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okey, amin ya rabbal alamin. Okey, untuk permulaan ni Ustazah nak kongsi satu video untuk tajuk pada hari ni. Sekejap So, kalau ada kawan awak yang nak masuk, saya tak boleh nak admit sebab saya tengah share video.
Okey, dia terang sampai dalil dia kat situ. Okey, kat sini dia terang sampai dalil kan. Okey, semua tengok muka surat 147. Okey. 147 tu kat situ ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut mengenai kefarduan solat Jumaat. Okey, dan Isha boleh tak tolong baca hadis? Sorry Ustaz, buku surat berapa Ustaz tadi? Muka surat 147. 147. Okay. Baca apa? Dalil dia, hadis dia. Hadis tu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Riwayat Abu Dawud. Maksudnya solat Jumaat adalah tanggungjawab yang wajib ke atas setiap lelaki muslim. Okey, Nabi cakap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut solat Jumaat adalah tanggungjawab yang wajib ke atas siapa? Ke atas lelaki muslim. Okey. Dia cakap kat situ adalah lelaki muslim. Kalau perempuan boleh tak solat Jumaat? Boleh tak solat Jumaat perempuan? Boleh Okey, solat Jumaat boleh juga untuk perempuan. Tetapi dengan syarat lah. Kalau dekat Malaysia ni janggal lah kan untuk buat, sebabnya masjid kita pun cukup-cukup je untuk lelaki. Macam mana perempuan nak buat solat Jumaat kan? Sedangkan solat Jumaat perlu dilakukan secara berjemaah. Okay. Tengok muka surat 148 pula. Kita masuk kepada poin yang pertama, iaitu apa maksud solat Jumaat? Pengertian. Okay, Widat baca dia. Widat, pengertian solat Jumaat. Pengertian solat Jumaat. Solat Jumaat ialah solat 2 rakaat yang dilakukan secara berjemaah dalam waktu zuhur pada hari Jumaat di masjid atau tempat-tempat tertentu dan didahului dengan 2 khutbah. Okey. Solat Jumaat ni semua kita tahu dia dilakukan sebanyak 2 rakaat. Okey, 2 rakaat dan perlu dilakukan secara berjemaah dalam waktu zuhur di masjid atau tempat tertentu dan didahului dengan 2 khutbah. Dia mesti didahului dengan 2 khutbah. Kalau tak ada khutbah, sah ke tak solat Jumaat? Tak sah. Dia mesti ada 2 khutbah. Okay, kelas? Saudara semua jelas pengertian solat Jumaat. Saudara semua tahulah pasal solat Jumaat ni 2 rakaat. Poin pertama. Yang kedua, secara berjemaah. Yang ketiga, dilakukan dalam waktu zuhur. Waktu zuhur dan bila berjemaah di masjid, tempat yang kita nak lakukan solat Jumaat tu mesti cukup untuk 40 orang. Paling kurang 40 orang. Okay? Baru boleh tunaikan solat Jumaat. Tapi kalau dalam keadaan COVID-19 sekarang kan, macam mana pula? Tak boleh nak buat kan? Macam mana tu? Wajib ke tak? Tak wajib kan? Kalau wajib semua habis boleh lah. Tak boleh nak tunaikan sebab dalam keadaan pandemik COVID-19. Sebab hukum solat Jumaat ni kita akan masuklah lepas ni. Okey, kita masuk pula. Okey, selesai poin yang pertama, maksud solat Jumaat. Okey, masuk poin yang kedua, kita masuk hukum pula. Okey, baca siapa dia? Hukum solat Jumaat tu dia? Bahagian bawah dia tu. Fardu Ain. Fardu Ain.
Fardu Ain ke atas setiap lelaki Muslim yang cukup syaratnya. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bait. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksudnya, Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat. Dan tinggalkanlah jual beli pada saat itu, yang demikian ialah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. okey. Hukum solat Jumaat adalah fardu ain. Dia bukannya wajib mutlak. Sekiranya lah kalau solat Jumaat tu adalah wajib, macam kita solat 5 waktu kan. Waktu sehari tu Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Solat Jumaat pun wajib macam solat 5 waktu tu. Maka bila ada sesuatu yang berlaku macam contoh pandemik sekarang ni, habislah mak ayah kita semua kena qada solat. Kan. Jadi bila solat Jumaat ni, okey, Anis tak boleh buka mic. Okey, tak apa Anis. Okey, kalau sekarang ni hukum solat Jumaat adalah fardu ain. Okey, bila sebut fardu ain, bila keadaan tertentu yang berlaku macam sekarang ni, COVID-19 kan, kita tak boleh, masjid tak cukup, tak boleh masuk ramai-ramai sebab takut berjangkit COVID-19, maka tak apa, dimaafkan. Okey, sebab dia bukannya wajib mutlak macam solat fardu 5 waktu. Okey, kemudian poin yang kedua selesai fardu ain kan. Okey. Poin yang ketiga adalah dalil. Kita tengok dalil tu dalam surah Jumaat. Semua dah Quran kan, dah baca surah Jumaat tu, kamu tengok maksud dia tu, wahai orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat hari Jumaat, maka segeralah pergi ke masjid untuk mengingati Allah, untuk mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah jual beli. Jadi pada hari Jumaat ni kena tinggalkan jual beli, aktiviti jual beli. Sepatutnya macam tu. Dan kita tengok kebiasaan pada hari Jumaat ramai sangat yang berhampiran dengan masjid melakukan aktiviti jual beli, betul tak? Jadi sepatutnya pada hari Jumaat ni, kalau orang yang betul-betul jaga, dia akan tutup kedai dia semasa solat Jumaat itu didirikan. Contoh dah sampai masa solat Jumaat kan, solat Jumaat tu yang wajib tu kita kena solat 2 rakaat. 2 rakaat solat Jumaat. Pada waktu tu, masa tu lah dia nak jual dia, masa tu lah dia nak beli barang. Kalau boleh kita elakkan semasa solat Jumaat didirikan. Tengok daripada dalil ni lah. Okey, yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Kalau kita dah tahu pada hari Jumaat ni kita tak boleh berjual beli, maka kita perlu elakkan. Okey, sebab apa Allah tak bagi kita berjual beli? Supaya kita boleh menunaikan solat Jumaat ni dengan sempurna. Okey, kelas? Setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Berkaitan solat Jumaat, okey, semua boleh faham ni. Okey, sebab Jumaat ni memang kita dah amalkan dah. Memang ayah kamu amalkan, kita yang murid lelaki tu pun amalkan Okey, kemudian kita masuk poin yang ketiga, muka surat 149. Tolong siapa Adam baca syarat wajib solat Jumaat. Okey, tolong Adam.
Syarat-syarat wajib solat Jumaat. 1. Islam. 2. Baligh. 3. Berakal. 4. Lelaki. 5. Sifat tubuh badan. 6. Bermukim. Bermukim. 7. Merdeka. Merdeka. Okey. Syarat wajib solat Jumaat. Siapakah individu yang wajib tunaikan solat Jumaat? Itu maksud syarat wajib. Okey, faham siapakah individu yang Allah wajibkan dia untuk pergi solat Jumaat? Yang pertama siapa? Mestilah Islam kan? Mestilah Islam. Yang kedua, dia sudah balik. Dia sudah balik. Okey, Zah percaya 5D semua belum balik lagi. Yang murid lelaki lah. Kan? Nombor 3, jadi kamu, okey, bila saya cakap macam tu, Ashman, macam mana pula? Saya tak balik lagi Ustazah, boleh tak? Kalau saya tak pergi. Boleh tak? Maksudnya tak jatuh wajiblah kepada awak. Cuma kamu kena berlatih lah, kena latih. Macam Nabi ada sebut dalam hadis, latihlah anak kamu seawal umur 7 tahun untuk mengerjakan solat. Kena latih. Latihlah di anak kamu, ajak. Kemudian bila dah umur 10 tahun maka kena rotan. Kalau tak tunaikan solat. Jadi kalau kita dah 11 tahun lagi dah lebih umur. Jadi secara mutlak kewajipan tu wajib. Maksudnya kamu dah kena tanggung dosa sendiri kalau tak buat. Kalau dah balik, ni untuk khusus untuk lelaki lah. Untuk perempuan pun kena tahu juga. Okey, yang ketiga mesti berakal. Tak boleh yang tak berakal lah. Kalau yang dia tiba pitam, tiba dia jadi gila sekejap. Contoh dia pengsan sekejap, dia tak sedar diri. Dia punya akal dia tak sedar kan. Tak wajib. Ataupun ada, kita tahu kan ada sesetengah orang dia accident. Dia accident lepas tu dia hilang akal sekejap. Hilang dalam tempoh seminggu contoh. Maksud tu tak wajib. Okey, contoh Yang keempat, dia mestilah lelaki. Wajib ke atas lelaki. Kalau perempuan tak wajib. Kalau nak buat juga perempuan boleh. Okey, dengan syarat masjid tu cukuplah tempat. Macam tempat negara Arab sangat biasa buat. Kalau negara Arab biasa buat. Orang perempuan pergi solat Jumaat tapi tak ramai lah. Tak ramai. Okey, yang kelima, dia mesti sihat tubuh badan. Bila sebut sihat tubuh badan ni macam contoh Danisha dia, bukan Danisha, adik Danisha lelaki kan contoh. Ataupun abang. Danisha ada abang kan? Okey, Danisha ada abang. Abang dia sakit contoh dekat hospital. Lepas tu, masa tu tak ada sesiapa yang boleh jaga abang Danisha. Sebab mak ayah Danisha dah tua. Tak boleh nak jaga abang dia kan dekat hospital. Bukan Danisha yang jaga, contoh siapa yang adik Danisha lah lelaki kan contoh. Adik Danisha lelaki tak boleh nak jaga abang dekat hospital. Dan pada waktu tu dah tiba masanya untuk solat Jumaat. Macam mana adik Danisha lelaki ni boleh tak dia pergi solat Jumaat? Ataupun macam mana hukum untuk adik dia ni? Dia perlu pergi solat juga ataupun macam mana? Macam nak agak-agak Danisha? Sebab masa tu tak ada siapa-siapa yang boleh jaga lelaki awak ni. Mak ayah awak dah tua. Awak pun masa tu belajar kat universiti contohlah, tak boleh nak balik. Kan? Jadi macam mana tu? Agak-agak lah, agak-agak. Diwajibkan. Tak diwajibkan. Sebab apa? Sebab tak ada siapa yang boleh jaga abang awak. Sebab apa? Kita tengok tadi berbalik kepada hukum. Solat Jumaat adalah fardu ain. Hukum asalnya adalah fardu ain. Kalau kita ada kekangan sesuatu, yang pertama kekangan kita apa? Kekangan kita nak jaga adik-beradik yang sakit. Kekangan yang kedua, kalau kita bermusafir.
kan? Contoh dia daripada KL dia nak balik kampung ke Kelantan. Contoh dia kan, kampung mak dia ke Kelantan. Ya, ayah dia masa tu dia musafir pada hari Jumaat kan? Bukan, dia musafir pada hari Khamis. Sampai di Kelantan pada hari Jumaat. Sampai di Kelantan pada hari Jumaat, maka ayah dia tidak diwajibkan untuk solat Jumaat. Dia niat bermusafir tu selama 3 hari, 3 malam. Maksudnya dia nak balik KL semula pada hari Sabtu. Okey. Kalau kalau keluarga dia dah niat musafir tu lebih daripada 3 hari 3 malam, maka wajib dia solat Jumaat sebab dia tak dikira musafir dah. Sebab apa? Syarat musafir tu dia mesti duduk di tempat musafir tu lebih daripada syarat musafir mesti 3 hari 3 malam, tak termasuk waktu sampai, hari yang sampai ataupun hari yang dia balik ke KL semula. Okey. Tadi, contoh kalaulah ayah dia musafir pada pagi hari Jumaat selepas subuh. Okey. Dia musafir pada hari Jumaat selepas subuh. Kalau musafir selepas subuh, macam mana? Kena buat solat Jumaat tak? Siapa? Daud Adham boleh jawab tak? Daud ada? Ya. Macam mana? Contohlah tadi saya cerita pasal ayah dia tadi, dia nak balik Kelantan, musafir ke Kelantan. Dia tolak selepas subuh. Wajib tak solat Jumaat? Tak wajib. Tak wajib. Okey, hukumnya adalah wajib Wajib sebab dia musafir pada hari yang sama, pada hari Jumaat. Okey, dalam mazhab Imam Syafi'i wajib solat Jumaat. Serasa mak ayah kamu tahu pasal ni. Okey, kecuali kalau kamu musafir tu sebelum subuh ataupun hari Khamis. Masa tu tak wajib lah. Okey. Okay, yang keenam dia mesti bermukim. Bermukim ni maksudnya apa? Ashman. Apa maksud bermukim? Bermukim. Pernah dengar tak perkataan bermukim? Tak. Contoh Ashman sekarang duduk mana Ashman? Section 5. Okey, Ashman duduk section 5. Duduk daripada kecil kan? Tak. Apa? Tak. Dah berapa tahun duduk kat section 5? Baru macam setahun macam tu lah. Dah setahun duduk section 5. Kira kamu dah bermukim lah. Dah bermukim. Bermukim ni macam kita duduk di sesuatu tempat dalam tempoh yang lama. Lebih daripada 3 hari 3 malam. Itu kita panggil bermukim. Kalau macam contoh Saadah kan. Saadah kampung kat Kelantan juga kan. Okey, Saadah kampung dia kat Kelantan. Contoh. Mak ayah Saadah contoh. Sepanjang PKPB nak suruh Saadah duduk di Kelantan selama tempoh dalam seminggu contoh. Seminggu. Itu kita panggil mukim juga. Okey, Saadah? Faham tak? Sebab dia melebihi tempoh 3 hari 3 malam. Okey, jelas tak? Itu kita panggil mukim, bermukim. Mukim tu maksudnya dia menetap di sesuatu tempat dalam tempoh yang panjang. Lebih daripada 3 hari 3 malam. Kita panggil bermukim. Okey, jelas tak? Ada apa nak tanya? Okey. Tak ada Okey, kita masuk yang ke-7, merdeka. Merdeka ni waktu zaman moden ni rasa tak ada kan yang hamba abdi jadi hamba. Contohnya Muaz tanya muka surat berapa? 149 Muaz. 149
Okay, Muaz Abang pun ada kelas juga kan, bahasa Arab. Okay, tak apa. Okay, merdeka. Waktu zaman moden ni ada tak hamba abdi? Agak-agak lah. Fikri. Agak-agak fikri lah zaman moden sekarang ni, 2020. Tahun 2020 ada hamba abdi tak Fikri? Ada. Tak ada dah. Tapi hamba abdi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kamu kenal lah, siapa yang pernah jadi hamba? Bilal. Hamba abdi. Bagus Fikri. Bilal bin Rabah. Kamu tak boleh pukul tu saja. Okey, tak apa, boleh lisah. Okey, pada zaman Nabi Bilal bin Rabah yang kita dah belajar sebelum ni kan. Bilal bin Rabah adalah tukang azan Nabi ataupun kita panggil muazzin kan. Muazzin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Bilal bin Rabah ni dia diseksa oleh tuan dia sendiri. Sebab apa dia diseksa? Tuan dia letak batu atas badan dia yang kurus tu kan. Lepas tu sebab apa dia seksa Bilal bin Rabah? Sebab Bilal ni dia menyembah Allah. Padahal tuan dia tak nak Bilal ni sembah Allah. Kemudian Nabi dapat tahu. Nabi pun memerdekakan Bilal bin Rabah. Macam mana? Dibelilah Bilal bin Rabah ni dengan dengan jumlah yang mahal lah. Tuan dia mana nak jual kalau Bilal ni dia setakat harga yang murah, berapa dinar saya tak ingat. Tapi Nabi memerdekakan dengan memberi sejumlah wang kepada tuan Bilal bin Rabah, dan kemudian Bilal bin Rabah pun menjadi muazzin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? Okay, jelas tak? Jadi merdeka ni maksudnya dia merdeka daripada kekangan siapa-siapa, kekangan tuan dia. Okey? Kemudian selesai syarat wajib solat Jumaat. Siapa yang wajib untuk pergi solat Jumaat? Okey. Poin yang kelima pula. Kita masuk poin yang kelima. Apakah syarat-syarat sah? Syarat-syarat sah solat Jumaat. Okey. Saya minta Anis bacakan syarat sah solat. Anis tak boleh mic tadi kan. Qaim Zidan. Anis ada dua ni. Ya. Okey, Qaim baca syarat sah solat Jumaat. Syarat-syarat sah salat Jumaat. 1. Didirikan di tempat yang telah ditetapkan seperti masjid. 2. Bilangan lelaki yang cukup syarat tidak kurang daripada 40 orang. 3. Didirikan dalam waktu Zuhur. 4. Tidak ada 2 solat Jumaat pada satu tempat. 5. Dilaksanakan secara berjemaah. 6. Keenam, didahulukan dengan 2 khutbah. Okey, kalau kita perhatikan kelas, syarat-syarat sah solat Jumaat. Macam mana kita nak tahu daripada orang yang wajib tadi? Okey, Anis. Okey, tak apa Anis. Okey. Kita tengok syarat sah ni. Bila orang yang wajib tadi, yang 7 golongan orang yang wajib ni, 7 syarat, 7 perkara. Siapa yang wajib solat Jumaat. Bila dah pergi solat Jumaat, macam mana kita nak tentukan solat Jumaat tu sah ataupun tidak. Macam mana kita nak tahu solat yang kita tunaikan tu dia adalah sah ataupun tidak. Kita tengok melalui 6 perkara ni. Dan ke-6 perkara ni ada juga details dia dalam pengertian. Daripada pengertian solat Jumaat tadi tu, dia ada terangkan. Dia dah pecahkan ke dalam syarat-syarat sah solat Jumaat. Apa dia? Yang pertama, didirikan di tempat yang telah ditetapkan. Siapa yang tetapkan? Kerajaan lah.
Kerajaan ataupun Jabatan Agama Islam setiap negeri dah tetapkan. Dia dah tetapkan. Contoh, kalau kamu perasan kamu jalan kat luar kan, ada yang tulis surau Jumaat. Dia surau tapi dia boleh buat solat Jumaat. Dia panggil surau Jumaat. Okey? Kalau masjid tu dah tentulah. Masjid tu memang boleh tunai solat Jumaat. Tapi surau ni dia ada dua. Sama ada surau tu ada yang tak boleh tunaikan solat Jumaat dan ada surau yang boleh tunaikan solat Jumaat sebab dia ada kapasiti yang dibolehkan solat Jumaat. Surau tu besar kan. Dan ada juga surau yang kecil. Kalau surau tu besar maka dia diiktiraf secara hitam putih daripada pihak Jabatan Agama Islam setiap negeri. Memang surau ni diiktiraf, dia boleh ditunaikan solat Jumaat. Kita panggil surau Jumaat. Sebab kita tak tahu kan, kadang kita musafir, itu dah tiba solat Jumaat kan, kita musafir pada hari Jumaat. Lepas tu kita cari macam mana nak tahu surau ni solat Jumaat, boleh solat Jumaat ataupun tidak. Kita tengoklah label dekat signboard tu kan, surau Jumaat. Barulah kita tahu, oh surau ni boleh buat solat Jumaat. Kalau dia tak ada tulis solat surau Jumaat, tak boleh lah. Okey, faham kan? Okey, kemudian yang kedua, bilangan lelaki yang cukup syarat tidak kurang daripada 40 orang. Okey, tadi nombor 2 kamu tengok, baca kenyataan dia betul-betul. Bilangan lelaki yang cukup syarat. Faham tak cukup syarat? Cukup syarat tu maksudnya apa? Cukup syarat wajib tadi yang kat atas tu, 7 syarat wajib tu. Kalau macam contoh lah. Contoh Ashman pergi solat Jumaat. Ashman pergi solat Jumaat. Ashman belum balik lagi kan? Belum balik. Jadi dia tak dikira 40 orang. Dia tak dikira 40 orang dalam solat Jumaat. Sebab apa? Ashman belum balik. Dia akan kira lelaki yang sudah balik sahaja. Okey, sebab dia kita pakai situ lelaki yang cukup syarat wajib tidak kurang daripada 40 orang. Maksudnya mesti cukup 40 orang atau lebih barulah boleh menunaikan solat Jumaat. Okey? Jelas tak? Saya rasa jelas Okey, yang ketiga, biasalah didirikan dalam waktu zuhur. Saya rasa semua tahu Okey, yang keempat, tidak ada 2 solat Jumaat dalam satu tempat. Contohnya apa? Contohnya dekat sekolah kita kan. Sekolah kita seksyen 4. Okey, seksyen 4 ada Masjid Usamah kan? Itu tak yang paling dekat Masjid Usamah. Dan dalam seksyen 4 tu juga ada lagi satu masjid buat solat Jumaat juga. Tak boleh. Dia mesti salah satu dalam satu tempat. Dalam satu tempat. Seksyen 4 satu. Seksyen 5 satu. Seksyen 10 satu. Contoh Okay, seksyen 2 satu masjid. Dia macam Jumaat tak boleh. Jadi kalau tak, tidak sah. Okay, jelas tak? Dia bukannya satu tempat yang besar macam contoh setapak. Tak, dia satu tempat yang kecil lah macam seksyen 4. Seksyen 2 satu, seksyen 4 satu, ada satu masjid sebab kita bilangan ramai kan. Okey, kemudian yang kelima, mesti buat secara jemaah, tak boleh seorang-seorang, tu syarat sah. Baru sah solat wajib berjemaah. Dan yang keenam, mesti didahului dengan 2 khutbah. Apa maksud 2 khutbah? Kalau kamu perasan, kalau murid lelaki tahulah 2 khutbah ni biasa baca khutbah, lepas tu perasan tak khatib tu, orang yang sampaikan khutbah tu dia duduk sekejap. Dia baca doa kan? Perasan tak Widat? Kan Widat tak perasan? Tak perasan? Sesekali tengoklah kalau murid perempuan ni, kamu sekali kalau hari Jumaat tu buka TV khutbah. Tengok macam mana orang khatib tu baca khutbah.
Dua khutbah tu maksudnya khutbah pertama dia baca khutbah. Kemudian dia berhenti sekejap untuk baca doa. Doa tu antara dua khutbah ya Allah sangat mustajab kalau kita doa pada waktu itu. Doa lah apa-apa yang kita nak doa. Jadi berdoa. Khatib berdoa, duduk sekejap untuk disambung pula khutbah yang kedua. Itu maksudnya dua khutbah. Okey? Sekali kamu tengoklah TV. Dia setiap minggu ada. Sekarang Susu tak pasti. Kalau tak tahu, tengok YouTube lah, ada khutbah macam-macam contoh. Ataupun tak tahu, direct tanya ayah kamu, macam mana dua khutbah tu? Dia akan terangkan. Okey? Selesai syarat. 6 syarat sah solat Jumaat. Kalau syarat wajib ada berapa? 7 kan? Syarat wajib ada 7. Syarat sah ada 6. Ni yang benda ni wajib kamu ingat Wajib kamu ingat. Okey, macam mana niat dia pula? Niat. Muaz baca niat solat Jumaat, Muaz. Muaz baca. Macam mana niat? Oh, Muaz. Muaz ada? Daud, ada Hamlah. Daud baca niat, Daud. Usalli fardul jum'ati rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat tunai makmum kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku solat Jumaat makmum tunai kerana Allah Ta'ala. Perempuan bacalah, ingat sekali, mana tahu kamu dah dewasa nanti nak rasalah solat Jumaat macam mana. Dah rasa solat Jumaat akan dengar khutbah. Kemudian dalam solat Jumaat tu ada masa yang mustajab doa antara dua khutbah. Jangan kita lepaskan peluang. Lepas tu kadang-kadang kita timbul persoalan kan. Okey Ustazah, macam mana pula saya ni tak pergi solat Jumaat, contoh Ustazah kan, Saadah ni tak pergi solat Jumaat, dia tengok khutbah dekat TV contoh. Okey, dia tengok khutbah dekat TV, lepas tu dia tengok khatib tu, orang yang sampaikan khutbah tu dia duduk. Dah selesai khutbah pertama, dia duduk sekejap, dia baca doa. Boleh tak saya ni tak pergi tapi saya doa, Allah mustajabkanlah doa saya. Tapi saya tak pergi solat Jumaat masa tu. Boleh. Boleh. Okey? Boleh kan kita baca doa pada waktu tu walaupun kita tak pergi solat Jumaat. Kita doalah, sebab itulah untungnya kalau kita dengar khutbah, tengok khatib tu tengah baca doa, kita pun doa sekali waktu tu, join sekali. Kita doalah apa-apa doa kita minta je. Kita mesti percaya 100% bahawa Allah tu maha kaya, Allah tu maha pengasih, Allah tu maha penyayang, akan mustajabkan apa sahaja doa yang kita minta. Okay? Jelas tak semua? Setakat ni jelas? Jelas. Selesai bidat, tak sihat Okey. Okey, jelas Anis. Okey, bagus. Anis lain. Okey, tak apa Anis. Okey, amalan sunat. Okey, kita bagikan tajuk dua Kita akan belajar sampai amalan sunat dulu. Okey, amalan sunat sebelum solat Jumaat. Okey, apa dia amalan sunat? Okey, amalan sunat ni bukan lelaki sahaja tau. Yang perempuan pun boleh. Alia Farisha boleh tak bacakan amalan sunat Alia? Apa dia amalan sunat sebelum solat Jumaat? Yang ada berapa? Ada 5. Okey, baca Alia. Tengok gambar pun kamu boleh sebut. Okey, Alia Farisha. Ada tak tu? Kamu tak buka video, tak tahu kamu. Ya. Okey, baca Alia. Amalan sunat sebelum solat Jumaat Alia. Mandi sunat Jumaat. Lagi. Memotong kuku. Yang ketiga. Memakai pakaian yang elok dan bersih. Okey, yang keempat. Memakai
memakai wangi-wangian. Okey, yang kelima. Datang awal ke masjid. Oh, ada assistant sebelah tu kan, abang. Farin ke? Okey, bagus Farin. Okey, ada 5 amalan sunat. Okey, yang pertama apa dia? Mandi sunat Jumaat. Mandi sunat Jumaat ni sebenarnya digalakkan kita untuk mandi sebelum Azam. ya. Ada Daud. 8. Ada 9. 9. Oh, 9. Okey. Okey, tambahan lagi 4 tu. Daud lah baca terus Daud. Tambah 6, 7, 8, 9. Iktikaf di masjid. Solat sunat tahiyatul masjid. Membaca Al-Quran Al-Karim. Berdoa dan berselawat ke atas Nabi. Okey. Nombor 1. Okey, Zal detailkan Yang pertama mandi sunat Jumaat. Ni bukannya lelaki sahaja sebab hari Jumaat bagi orang Islam adalah penghulu segala hari, bukannya hari Ahad. Bukannya hari Ahad Hari Ahad penghulu segala hari bagi orang siapa? Bagi orang siapa? Orang Kristian. Jadi orang Kristian hari Ahad dia berkumpul macam kita solat Jumaat. Orang Kristian hari Ahad. Sebab itulah negeri Kedah, Kelantan, Terengganu bercuti pada hari Jumaat. Sebab apa bercuti? Sebab hari Jumaat itu adalah macam cuti umum. Sepatutnya bagi umat Islam adalah hari Jumaat. Jadi kalau kita yang perempuan pun kita boleh niatkan, ya Allah sahaja aku solat pula. Mandi sunat Jumaat kerana Allah. Okey. Kemudian kita potong kuku, memang bagus potong kuku hari Jumaat. Memang sangat digalakkan. Sebab dikatakanlah kalau kita potong kuku hari Jumaat ni boleh mengeluarkan penyakit. Allah alam. Tapi kalau amalan sunat tu buat je lah kan. Yang ketiga, pakai pakaian yang elok dan bersih. Murid lelaki kalau pergi solat Jumaat, pastikan pakaian yang elok dan bersih. Bila sebut pakaian ni kelas, kita kalau boleh waktu solat jemaah ke, elakkan daripada memakai pakaian yang bergambar. Okey? Pakaian yang bergambar. Sebab apa agak-agak? Ada siapa tahu tak? Murid lelaki. Sebab apa Fikri? Tahu tak sebab apa tak boleh pakai pakaian bergambar? Elok. Tak elok. Sebab yang paling munasabah apa? Adam tahu tak? Daud ke? Sebab apa tak boleh pakai pakaian bergambar? Daud ada tahu tak? Daud? Dia macam mengagungkan. Mengagungkan kan? Okey. Sebab boleh mengganggu jemaah yang lain. Memakai pakaian bergambar boleh mengganggu jemaah yang lain. Contoh, Daud pergi solat Jumaat. Dia pakai baju yang ada gambar kartun Bobo Boy. Contohlah. Bobo Boy contoh Kartun Bobo Boy tu pula besar gedabak kat belakang dia. Lepas tu makmum yang di belakang akan terganggu solat dia sebab apa? Bila tengah solat, betul depan dia nampak Daud pakai baju Bobo Boy. So dalam hati dia tengah solat ni, cantiknya baju budak ni. Contohlah. Contoh, cantiknya kartun kat baju dia. Contoh, dia boleh mengganggu kekhusyukan makmum yang lain. Sebab itulah kita tidak digalakkan memakai pakaian yang bergambar. Sebab dia mengganggu kekhusyukan makmum yang lain. Dia bukannya haram, dia cuma kalau tak silap. Nanti sampai kita boleh apa hukum dia. Dia ada hukum dia. Nanti Zazah akan confirmkan balik. Tak berani nak cakap sekarang sebab tak confirm. Okay. Kemudian yang keempat, pakai wangi-wangian. Wangi-wangian sangat digalakkan untuk kaum lelaki.
Tetapi kaum perempuan jatuh hukum haram untuk pakai wangian untuk perempuan. Sebab apa haram? Dia boleh menarik perhatian kaum lelaki. Contoh Widat. Widat ada wangian disembur satu badan sembur. Ya Allah, semerbak. Lalu kat luar contoh, lalu kat luar tiba-tiba lalu pula dekat seorang lelaki lalu wanginya Widat. Contohlah, tiba-tiba terpikat kat Widat. Contoh, disebabkan dia memakai wangian. Sebab itulah hukum haram untuk orang perempuan memakai wangian. Tapi macam mana kalau nak pakai juga? Pakailah dalam rumah. Dalam rumah kan, kita kat rumah kan bersih, ada adik-beradik, ada mak ayah. Kita pakai kat rumah. Kalau kita nak suka sangat bau tu, pakai kat rumah. Kalau kat luar cukuplah kita bersih dan kemas, cukup macam tu. Tak perlu ditambah dengan wangian. Berbeza dengan lelaki. Kalau lelaki sangat digalakkan memakai wangian, terutama bila pergi ke masjid. Okey, faham yang lelaki? Yang perempuan harap faham. Okey, kemudian yang kelima datang awal. Datang awal tu jangan sampai, contoh azan pukul 1. Dengar azan barulah kamu, cepat-cepat dah azan ni, barulah kalau kamu nak mandi lah, nak potong kuku lah, barulah nak pergi masjid dah ada azan. Digalakkan, disunatkan pergi awal. Sebab apa? Pergi awal pahala lebih besar berbanding kalau kita kelang kabut nak pergi ke masjid. Sebab apa datang awal? Sebab apa kita perlu datang awal? Sebab tengok yang ke-7, yang ke-6. Sebab boleh iktikaf. Apa maksud iktikaf? Siapa tahu maksud iktikaf? Siapa tahu angkat tangan? Siapa tak tahu geleng? Tak tahu. Ashman tahu tak Ashman masuk iktikaf Ashman? Murid lelaki ni. Tahu tak masuk iktikaf? Tak tahu cikgu. Tak tahu setelah. Okey, iktikaf. Okey kelas dengar elok-elok. Iktikaf ni kelas maksudnya kita duduk sekejap di dalam masjid untuk apa? Untuk berzikir ataupun baca Al-Quran ataupun menuntut ilmu. Kita duduk menetap dalam satu tempoh yang walaupun sekejap, dalam tempoh 30 minit ke 1 jam ke, kita niat sahaja aku beriktikaf kerana Allah Ta'ala. Selagi mana niat kita ke masjid tu untuk beribadah, contohnya ibadah apa? Ibadah solat sunat, ibadah menuntut ilmu, ibadah apa lagi, baca Al-Quran, ibadah zikir, itu kita panggil iktikaf. Jelas tak? Okey, tak kisahlah. Contoh perempuan kan, murid perempuan sama juga. Kalau kamu pergi ke masjid kan, kamu nak menuntut ilmu, contoh menuntut ilmu Al-Quran dekat masjid. Kamu niatlah sahaja aku iktikaf kerana Allah Ta'ala dapat pahala. Okey, jelas tak? Okey, kemudian yang ke-7, solat sunat tahiyatul masjid. Apa dia solat tahiyatul masjid? Siapa? Saadah. Solat sunat tahiyatul masjid bila masa kita nak buat? Saadah. Pernah dengar tak solat sunat tahiyatul masjid? Ada siapa pernah dengar angkat tangan? Tak selalu dengar. Tak selalu dengar. Okey. Solat sunat tahiyatul masjid ni kelas, lelaki ke, perempuan ke, semua boleh buat. Sangat digalakkan, memang sunat Kita masuk sahaja masjid, tak kira dah tujuan apa pun. Contoh, kadang kita masuk masjid sebab ada orang adakan majlis nikah. Kita masuk masjid sebab nak menuntut ilmu. Kita masuk masjid sebab ada apa-apa taklimat tentang kamu, masjid ada dekat dengan sekolah agama kan. Sekolah agama dia ada buat taklimat dalam masjid. Kamu masuk masjid, buat solat sunat tahiyatul masjid sebelum kita buat apa-apa aktiviti pun dalam masjid. Masuk sahaja masjid, kita langkah kanan, masuk masjid kita dah ada wuduk kan.
Dah ada wuduk, kita buat sekejap solat sunat 2 rakaat. Untuk sebelum kita tunaikan apa-apa aktiviti dalam masjid, menunjukkan kita sangat menghormati masjid. Okey, tahiyatul masjid. Okey, faham tak? Lelaki buat, perempuan pun boleh buat, sesiapa sahaja, yang penting di Islam lah. Masuk masjid, bukannya orang Islam, orang bukan Islam masuk masjid nak tengok binaan masjid, tak payahlah buat solat sunat di masjid. Ni untuk orang Islam sahaja. Okey, jelas tak? Dia punya niat dia senang je. Kamu niat dalam bahasa Melayu je pun. Boleh. Saja aku solat sunat tahiyatul masjid kerana Allah Ta'ala dah buat 2 rakaat selesai. Itu saja. Simple. Okey? Kemudian yang ke-8, baca Al-Quran. Baca Quran. Kita masuk masjid sangat digalakkan baca Al-Quran kalau ada masa lapang. Jangan kita membawang dalam masjid. Kemudian yang ke-9, berdoa dan berselawat ke atas Nabi. Kita tahu pada hari Jumaat ada satu masa yang Allah mengkabulkan doa kita. Allah mengistijab, kita panggil memakbulkan doa kita. Allah sangat menggalakkan kita berdoa pada hari Jumaat. Sebab ada satu masa, tak tahu masa tu waktu bila. Sama ada subuh ke, zuhur ke, asar atau maghrib, ada satu waktu yang Allah sangat menggalakkan kita berdoa. Tak kisah bila. Sebab itulah sangat digalakkan untuk kita berdoa pada hari Jumaat. Dan juga berselawat ke atas berselawat ke atas Nabi. Okey? Okey. Setakat ni ada persoalan tak? Sekejap. Okey, setakat ni kita akan belajar sampai amalan sunat saja. Ada apa-apa soalan? Ada yang tak faham? Semua faham Tak ada yang tak faham? Tak ada? Boleh ke solat Jumaat dekat rumah? Dekat rumah, kalaulah rumah Anis besar macam masjid, cukup untuk 40 orang. Boleh. Tak, biasa solat Jumaat ni bukan. Solat Jumaat ni dia tempat yang tertentu tempat yang telah ditetapkan. Kalau ikut adat negara kita, okey, kita kena ikut kita punya undang-undang lah. Undang-undang masjid, solat Jumaat mesti ditunaikan dekat masjid atau tempat tertentu. Okey, contoh, boleh juga Anis kalau lah, tapi tak pernah lagi negara kita buat kot. Contoh lah ni contoh Anis. Sebenarnya boleh sebenarnya kalau ikutkan hukum lah. Dengan syarat rumah Anis, contoh rumah Anis cukup untuk solat cukup 40 orang lelaki yang cukup syarat wajib. Syarat wajib tu 7 syarat wajib tadi tu lah. Ada pula imam dan ada orang yang sampaikan khutbah. Sah solat Jumaat. Boleh. Okey, faham tak Anis? Okay, faham tak Anis? Sekejap. Tanya apa tadi? Dalam beg mama. Rumah saya takkan besar macam tu. Ni contoh je Anis. Contoh. Okay. Faham kan? Saya sebagai contoh saja. Contoh ada juga rumah besar tak mustahil ada rumah besar macam rumah Alif Syukri tu. Rumah Alif Syukri macam istana. Cukup tu untuk solat Jumaat tu rumah Alif Syukri, betul tak? Betul tak Widat? Widat Anggur, betul. Dah nampak rumah Alif Syukri kan macam istana. Cukup tu buat solat Jumaat tu. Datuk Alif Syukri jadi imam, lepas tu dijemput imam muda untuk sampaikan khutbah. Dah cukup syarat sah. Boleh solat Jumaat. Contoh lah kan, contoh. Okay. Dia ambil gambar ke dia? Ambil gambar semua. Siapa? Widat, tolong ambil attendance ambil kehadiran. Okey. Kita dah nak sebenarnya
Kita tinggal 2 tajuk sahaja kelas untuk kita habiskan. Solat jemaah kita dah belajar kan? Solat jemaah dah belajar belum kelas? Dah belajar kan? Okey. Kita sebenarnya, sekejap saya stopkan recording.